Share satu share. Okay, cikgu share satu link kepada kamu. Okay, cikgu nak, okay, cikgu nak kamu cantumkan, okay, gambar yang terdapat pada yang ada pada gambar tersebut. Jadi nak kamu cantumkan dia. Okay. Okay. Jadi nak kamu cantumkan gambar ini. Okay. Siapa nama dia? Okay. Cantumkan gambar dia. Iaitu Profesor William Root. Okay. Kita nak belajar ini. Okay. Kamu cantumkan gambar ini. Okay. Siapa yang berjaya beritahu kita. Siapa yang berjaya cantumkan gambar ini baru tahu. Kamu share kan kamu punya tu. Okay. Boleh masuk tak? Boleh masuk tak? Boleh masuk ke tak boleh masuk? Okey, sila cantumkan gambar tersebut. Cikgu bagi masa 5 minit. Okey, nanti cikgu akan tanya soalan. Tapi buku teks kamu kena ada kat depan. Okey. Cikgu bagi kamu cantumkan gambar tersebut. Okey, gambar ini. Cantumkan dia. Supaya menjadi Profesor William R. Root. Okey. Cikgu dah beritahu tadi kan, cikgu nak kamu buat apa. Sekarang buat, cikgu bagi 5 minit. 5 minit. Pukul 1. Siap. Okay. Pukul 1, siap. Okay. Siapa yang dah siap, dia boleh raise hand. Okay. Kita akan tunggu. Okay. Nama Profesor ini. Profesor William R. Root. Okay. Cantumkan gambar ini menjadi manusia, orang. Ada 4 minit lagi. Okay. Kita tengok jam cikgu 4 minit lagi. Oh, Tang Jin Yang. Okay, wait dulu Tang Jin Yang. Wait dulu, kita tunggu yang lain. Okay. Okay. Siapa yang dah siap? Siapa yang raise hand tu? Okay. Tengok
Okey. Siapakah Profesor filem ini? Okey. Siapakah dia? Siapakah dia? Okey, cikgu ada tanya soalan. Okey, kamu jawab. Okey, kamu jawab. Siapakah profesor itu? Mana dia? Okey, siapakah profesor ini? Siapakah Profesor William ini? Okey, siapakah dia? Okey, now, okey. Berapa orang dah siap? Kita nak tengok berapa orang dah siap. 10 orang baru siap. 1 minit lagi. 1 minit lagi. Okey, sekarang ni, okey, ada 1 minit lagi. Yes, dah siap dah. Okey. Ada 1 minit lagi. Okey. 1 minit lagi. Kita stop presenting. Okey. Okey. Di sini dah siap? Belum? Oh, sudah. Ni dan John dah siap? Belum? Yang meeting, just meeting. Okey, 24 orang. Okey, masa sudah tamat. Masa sudah tamat. Okey. Okey, sila share. Siapa nak share dia dapat apa? Siapa nak share dia dapat apa? Roderick, share. Kamu punya. Kamu punya, share. Share dengan cikgu. Semua orang akan dapat. Semua orang akan tengok hasil dia. Betul ke profesor tu? Betul ke gambar dia yang kamu buat? Roderick, share. Share kamu punya. Roderick, share kamu punya. Okey, share kamu punya. On mic kamu, cakap dengan cikgu. Hello. Okey, share kamu punya. Kamu punya hasil tadi. Yang kamu buat gambar Profesor William. Sorry, cikgu, boleh cakap lagi lah? Tak clear. Sila share. Share kamu punya gambar tadi. Share. Okay, cikgu buka masa. Oh, share screen lah, share screen. Share screen. Okay. Okay, share kamu punya gambar tadi. Boleh clear tak? Sebab kita pakai mask. Okay. Kita tengok betul tak Profesor William? Okay, correct. Betul. Okay, betul. Tepuklah tangan tu bukan. Betul lah kita tepuk tangan. Okay. Lori? Okay, stop sharing. Lori? Share Lori. Dia lah tak boleh putih. Tak ada orang nama Lori lah. Ada orang lain nama Lori. Kamu tolak je Lori. Okay, share kamu punya. Cepat share. Lori. Open mic tu. Cakap dengan cikgu. Nanti ya, sangat lag. Oh, sangat lag. Orang lain. Kamu kemudian. Siapa nak share dia punya hasil dia? Siapa nak share kepada cikgu? Li Qingyi? Share? Chloe dah share dah. Tengok, betul tak Profesor? Chloe tadi dah keluar. Mana?
Ini dia share tadi. Tamin lah. Tang. Keluar lagi share. Betul tak ni? Tengok betul-betul. Betul. Tepuk tangan. Semua orang tepuk tangan. Tepuk lah. Semua orang tepuk. Tepuk tangan. Betul. Gila ada basic nak belajar ni. Okey. Kemudian siapa lah? Baca lelaki lah. Apa nama? Apa nama? Roderick. Dah tadi. Cok. Orang dia nama Cok ni. Cok Yun Cheng. Share. Kamu dah buat ke tak Cok Yun Cheng? Saya close cikgu. Itu tak. Ya ke? Ni lah. Syah Kahlok. Share. Kamu punya. Kamu buat tadi. Profesor Willem. Okey, kemudian cikgu nak kamu jawab soalan cikgu. Siapakah Profesor Willem ini? Ada dalam buku. Siapakah dia? Tengok buku boleh tahu. Cepatlah. Siapa tadi? Cikgu panggil tadi. Tengok. Okey, betul. Profesor Willem. Okey, siapakah mereka? Siapakah beliau? Siapakah Profesor Willem ni? Okey, cikgu nak kamu jawab soalan cikgu. Cikgu bagi Q&A tadi. Siapakah Profesor Willem? Okey, siapakah Profesor Willem ni? Dia bercakap tentang apa? Okey, dia bercakap tentang apa? Profesor Willem. Siapa boleh beritahu cikgu? Profesor Willem. Aku bercakap tentang apa? Okay, lihat dalam buku teks. Tadi cikgu dah cakap, kita nak belajar bab 2. Hari ni. Okay, so kita cari maklumat dekat mana Profesor Willem Art Roslin. Dia cakap tentang apa? Siapa nak jawab? Jawab ada markah ni. Ada markah CDB. Ada markah. Okay, siapa cepat dia dapat? Siapa nak jawab? Siapakah Profesor Willem ni? Dia cakap tentang apa? Okey, siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Right hand. Turunkan. Tang nak jawab. Okey, Tang Vincent. Nak jawab? Tang Vincent nak jawab? Tak. Boleh jawab. Tolong cikgu jawab. Siapakah Profesor Willem? Apa yang dia cakap? Dia cakap tentang apa? Profesor Willem Roslin, dia cakap tentang apa? Sebelum cikgu masuk tadi. Please, aktif sikit. Kebangkitan nasionalisme Melayu lah. Okey. Akan tuju dia cakap tentang kebangkitan nasionalisme Melayu. Okey, apa yang dia cakap tentang kebangkitan itu? Dia tahu cikgu. Tengok. Dekat mana kamu dapat maklumat? Tak je apa tulis. Baca saja.
Tang. Baca semua. Baca. Nanti kawan kamu okey. tak faham. Kebangkitan nasionalisme Melayu lebih kepada kesedaran dan ketegasan diri pada dekad terakhir sebelum Perang Dunia Kedua. Hal ini disebabkan oleh ancaman terhadap hak kepentingan orang Melayu serta faktor ekonomi. Nasionalisme juga timbul akibat kebimbangan masyarakat terhadap sekularisme dan imperialisme Barat yang melanda tanah Melayu. Okey. Dia bercakap tentang nasionalisme. Apa maksud nasionalisme? Racial. Apa maksud nasionalisme? Racial. Maksud nasionalisme. Cikgu. Apa maksud nasionalisme? Aum apa? Kita tengok dalam. Perasaan cinta. Ya. Perasaan cinta ni cinta kepada siapa? Cinta kepada cikgu. Negara. Kepada negara. Negara je. Lagi? Bangsa. Bangsa. Apa itu bangsa? Bangsa tu siapa? Cikgu ke? Apa itu bangsa? Siapa boleh tolong Malaysia? Siapa boleh tolong Malaysia? Hayden? Apa maksud bangsa? Kalau tak dapat ni, tulis je dekat sini. Apa maksud bangsa? Kita satu bangsa, kita satu negara. Apa tu? Kita satu bangsa, kita satu negara. Itu. Bangsa. Apa maksud bangsa? Nation you. Apa maksud bangsa? Tentang ni, apa maksud bangsa? Boleh beritahu cikgu apa itu maksud bangsa? Apa maksud bangsa? Kita satu bangsa, kita satu negara. Kita satu bendera. Ni. Apa itu bangsa? Apa maksud bangsa? Hello. Tak tahu. Bangsa itu ialah masyarakat, rakyat. Okey. Dalam buku tu tulis. Baru kamu tahu. Bangsa itu siapa? Masyarakat. Bangsa itu siapa? Bangsa itu rakyat. Okey. Boleh faham? Boleh? Okey. Jadi, hari ini kita nak belajar tentang nasionalisme, kebangkitan nasionalisme. Okey, apa yang kita nak belajar ialah, apa yang kita nak belajar dalam tajuk nasionalisme, kebangkitan nasionalisme hari ini ialah yang pertama, kita kena tahu maksud nasionalisme. Okey, yang pertama kita nak tahu apa? Maksud nasionalisme. Okey, kita nak belajar. Hari ini yang kedua kita nak tahu apa lagi? Kita nak tahu perkembangan nasionalisme di Barat. Yang ketiga kita nak belajar tentang nasionalisme di Asia. Yang keempat kita nak belajar nasionalisme di Asia Tenggara. Yang kelima kita nak belajar nasionalisme di negara kita. Dan yang keenam, kita nak belajar kesan waktu kemunculan gerakan nasionalisme. Okey, waktu kesan. Okey, waktu dan kesan yang berlaku apabila adanya
semangat nasionalisme di setiap negara dalam dunia ini. Boleh faham? Okay, hari ini kita fokus kepada nasionalisme, maksud nasionalisme dan pendapat-pendapat tokoh. Okay, pendapat-pendapat tokoh. Okey. Boleh? Okey? Boleh. Boleh faham? Jadi kita fokus satu saja. Okey. Kita tengok. Okay. Barulah kita buka muka surat 22. Okey. Kita buka muka surat 22. Buka page 22. Okey. Masing-masing muka surat 22. Okey. Muka surat 22. Okey. Sudah buka? Sudah buka Okey. Now, sekarang. Okey. Sekarang ni, yang ni baru cikgu share screen lah. Okey. Kamu pun nak kena tahu juga. Share screen untuk kita belajar tentang tajuk 22. Okey. Maksud nasionalisme. Okey. Cikgu hanya pakai tab ni. Cikgu cuba apa ni? Ini. Tak boleh? Boleh. Okey. Kita nak tengok tentang maksud nasionalisme. Okey. Maksud nasionalisme yang pertama ialah perasaan cinta. Cinta sayang, love. Cinta kepada negara, cinta kepada masyarakat, cinta kepada seseorang. Cinta kepada masyarakat, cinta kepada negara, cinta kepada seseorang. Okey. Cinta. Maksud cinta itu ialah jelas. Jadi di sini kita fokus kepada siapa? Perasaan cinta kepada bangsa dan negara. Bangsa ialah kepada bangsa. Itu adalah maksud nasionalisme. Okey. Maksud yang kedua, itu yang pertama. Ini yang pertama. Yang kedua, dia ada banyak maksud nasionalisme. Dia ada banyak maksud nasionalisme. Kamu kena tahulah apa maksud yang kedua. Yang kedua, iaitu semangat kebangsaan. Semangat kebangsaan, okay, dengan perjuangan menentang penjajah, okay, menentang penjajah serta pembelaan terhadap bangsa dan negara. Ini yang kedua. Yang kedua. Okey. Yang ketiga. Yang ketiga iaitu gerak. Itu apa itu gerakan satu center, satu pusat. Okey, di mana mereka ingin mencapai kebebasan politik. Kebebasan politik, ekonomi dan sosial daripada penguasaan orang asing. Orang asing ni siapa? Roderick. Orang asing. Roderick. Orang asing tu siapa? Siapa? Cikgu. Okey, orang asing. Apa maksud orang asing? Orang asing ialah alien. Yes. Orang asing yang alien. Cakap betul-betul. Sorry, foreigner. Orang asing tu siapa?
Foreigner. Orang Foreigner. Aduh, pada zaman tu ada foreigner ke? Ayuyu. Orang asing. Penguasaan orang asing itu ialah penjajah. Orang yang kuasai negara kita ni. Orang yang datang kuasai negara kita. Kita panggil orang asing. Ataupun perkataan lain adalah penjajah. Faham? Siapa yang telah menguasai negara kita? Antaranya siapa? Antaranya siapa? Okey, Orang asing. apa dia? Siapa Orang yang asing. pengaruh asing itu siapa? Daripada mana mereka datang? Dari negara lain lah. Ialah negara lain. Apakah nama negara tersebut? Apakah bangsa tersebut? Siapa yang datang menguasai Melaka first? Siapa yang datang dahulu kacau Melaka? Ambil Melaka. Serang Melaka. Siapa? Orang barat. Negara barat. Is it Portuguese lah? Ya, Portugis. Yes, betul, Portugis. Lepas Portugis siapa? Saya forget liao. Forget. Orang lain? Siapa boleh tolong cikgu? Tak ada. Portugis. Lepas tu Inggeris. Lepas tu British. Jepun. British balik. Okay? Yang datang menguasai negara kita. Bermula di mana? Di Melaka. Okay? Di Melaka. Bermulanya orang pengaruh luar ataupun kuasa-kuasa luar masuk ke negara kita. Hampir 500 tahun negara kita dikuasai oleh penjajah. Okay? Penjajah. Hampir 500 tahun. Okay? Negara kita dikuasai oleh penjajah. Okay? Satu tempoh yang sangat lama. Okay? Untuk kita. Satu sangat lama, 500 tahun. Okay? Bukan sekejap 500 tahun tu. Bukan sekejap. Okay. Itu maksud dia di sini. Yang poin yang ketiga tadi. Ni yang ketiga. Okay. Yang keempat. Yang keempat dia kata. Nasionalisme. Idea nasionalisme. Apa itu idea? Pemikiran. Pendapat. Pandangan. Tidak sama antara negara. Negara kita dengan negara Singapura. Idea nasionalisme tidak sama. Okay? Tidak sama. Kenapa tidak sama? Kerana berkait rapat dengan pengalaman sejarah. Okay? Berkait rapat, berhubung rapat dengan sejarah. Sejarah apa? Sejarah sesuatu tempat. Itu yang pertama. Yang kedua, pengaruh sekeliling. Pengaruh sekeliling melalui agama, melalui keturunan, melalui bahasa, melalui adat resam. Adat resam is adat resam. Okay, cara hidup, culture. Okay, semua ini mempunyai idea yang berbeza di setiap negara. Negara kita lebih kepada untuk membebaskan diri daripada penguasaan ekonomi negara kita, budaya di negara kita. Okay? Sebab itulah kenapa masyarakat pada zaman dahulu, rakyat di tanah Melayu pada zaman dahulu menentang British, Portugal, Inggeris, Jepun dan komunis datang sekejap. Hanya untuk beberapa bulan, kemudian diambil alih semula oleh British. Kita mendapat kemerdekaan dengan British. Dengan British. Negara kita merdeka dengan
British. Okey. Kita tengok pendapat tokoh. Okey, pendapat tokoh di sini. Okey, kita tengok yang pertama, pendapat tokoh. Okey, Hescon. Okey, Hescon kata, okey, ni gambar Hescon. Okey, dia kata nasionalisme adalah satu gerakan, satu sektor. Dia kata, iaitu meletakkan kesetiaan seseorang itu kepada siapa? Kepada negara dan bangsa dia. Maksudnya dia sayang kepada negara dia, dia sayang rakyat. Okey, dia sayang masyarakat di negara dia. Okey, itu maksud dia di sini. Okey, tadi kita tengok ini ialah Profesor William R. Ruff. Profesor William ni. Okey, Profesor William ni, okey, dia kata kebangkitan nasionalisme Melayu iaitu di tanah Melayu. Di tanah Melayu ni di negara kita. Di negara kita pada ketika itu tanah Melayu nama dia. Sebelum Sabah dan Sarawak masuk ke Malaysia, dalam Malaysia, Sabah, Sarawak dan Singapura masuk ke Malaysia, negara kita dipanggil Tanah Melayu. Okey, Tanah Melayu. Okey, Semenanjung Malaysia. Okey, Semenanjung Malaysia, East Malaysia dipanggil Tanah Melayu. Kena ingat tu. Okey, kena ingat. Okey, sebelum Singapura, Sabah dan Sarawak masuk ke dalam Malaysia pada tahun 1969. Okey. Faham? Faham. Negara kita dipanggil Tanah Melayu dan pada ketika itu sudah ada kesedaran dan ketegasan diri dalam diri rakyat di Tanah Melayu, okey, pada dekad terakhir sebelum Perang Dunia yang Kedua. Okey, sebab apa? Yang pertama, sebab apa? Sebabnya ancaman hak orang Melayu melalui ekonomi. Okey, di mana kuasa-kuasa barat telah ambil ekonomi, dia pegang ekonomi di tanah Melayu. Dia ambil sumber-sumber hasil-hasil yang terdapat di tanah Melayu, dia bawa ke negara mereka. Okey, para penjajah ni dia bawa kepada negara mereka dan menyebabkan penguasaan ekonomi secara keseluruhan di tanah Melayu. Okey. Dan juga, okey, timbul juga akibat tentang sekularisme dan imperialisme barat, iaitu pengaruh daripada barat dari segi budaya, dari segi agama dan budaya, di mana budaya yang dibawa oleh barat berbeza dan dengan masyarakat di tanah Melayu berbeza. Contoh, okey, contoh yang pertama, yang contoh okey, masyarakat di negara barat apabila dia masuk rumah dia pakai kasut. Dia pakai kasut. Dan agama yang dibawa oleh mereka adalah agama Kristian. Berbeza dengan masyarakat di tanah Melayu. Orang Melayu, masyarakat di tanah Melayu, bila masuk rumah, dia buka kasut. Dia buka slipper, dia basuh kaki, kemudian baru dia naik ke atas rumah. Ke dalam rumah, dia masuk ke dalam rumah. Okey, di situ sudah ada perbezaan cara hidup budaya. Okey. Faham? Sebab itulah mengapa masyarakat ketika dahulu menolak penjajah. Okey, menolak penjajah. Okey, kita tengok Datuk On. Okey, Datuk On kata kita hendaklah menzahirkan bangsa yang lebih tegak. Tegak di sini maksud dia kuat, stabil. Okey, stabil, kuat, kukuh. Bangsa yang bersatu padu. Okey, dan kuat dan boleh berdikari di atas kaki sendiri. Boleh berdiri di atas tapak kaki kita sendiri, maksudnya rakyat itu boleh berdikari sendiri, independen. Tak perlu mengharapkan bantuan daripada barat. Itu maksud dia di sini.
Okey. Dan mengambil semula, kita mengambil tempat kita yang sebenar di sisi bangsa-bangsa lain, iaitu mengambil semula hak orang-orang Melayu. Dia ambil semua dari segi apa? Dari segi pemerintahan. Okey, di mana pada ketika itu kuasa raja sudah hilang dari segi pentadbiran, dari segi pemerintahan hilang. Yang hanya ada apa? Kuasa raja melalui agama Islam sahaja pada ketika itu. Okey. Jadi tengok pula Dr. Burhanuddin Al-Hilmi. Okey, cikgu terangkan secara ringkas supaya dengar sini supaya kamu faham sahaja, sebab bahagian ini, bahagian 2.1 ini kebanyakan soalan akan ditanya di bahagian objektif. Kebanyakan soalan jarang-jarang sekali ditanya di bahagian struktur dan esei. Jarang-jarang sekali. Hanya di bahagian objektif. Jadi yang ini kena faham konsep dan kena faham dan fahamkan konsep sahaja. Tak perlu ingat huraian. Okey, hanya faham dan ingat keyword-keyword sahaja. Okey, Dr. Burhanuddin Al-Hilmi. Okey, dia kata perjuangan menentang penjajah perlu ada persatuan, organisasi. Dalam bahasa Inggeris, organisation. Dan perpaduan yang kuat. Dalam bahasa Inggeris dipanggil National Front. National Front. Okey. Okey, the front. National Front. Okey. Okey, iaitu segala energi, tenaga itu perlu digunakan untuk mencapai kemerdekaan melalui menentang penjajah. Dan tetap berpegang kepada tata tertib. Tata tertib maksud dia tingkah laku, perbuatan. Tata tertib maksud dia tingkah laku. Okey. Adab bangsa Melayu serta agama Islam. Kerana pada ketika itu rakyat di tanah Melayu memeluk agama Islam, beragama Islam. Okey, selepas keislaman Sultan Melaka, selepas Sultan Melaka masuk Islam, kebanyakan raja-raja Melayu di tanah Melayu beragama Islam. Keturunan dia beragama Islam. Okey. Boleh faham? Okey, boleh faham Okey, ini ialah Dr. Burhanuddin. Okey, dia kata Dr. Suntharalinggam. Okey, Dr. Suntharalinggam iaitu dia beritahu nasionalisme ini adalah fenomena sejagat. Fenomena sejagat ni apa? Iaitu sejagat ni semua negara ada semangat nasionalisme. Okey, iaitu mengiktiraf hak setiap bangsa di dunia. Okey, jangan ambil hak setiap rakyat, setiap bangsa di dunia. Okey. Kemudian, okey, untuk apa fenomena ini? Untuk menumbuhkan negara sendiri. Untuk ada negara sendiri, bukannya dikuasai oleh negara lain. Okay? Dan memindahkan kedaulatan kepada rakyat, memberikan undang-undang ini kepada rakyat, takbiran ini kepada rakyat, bukan dimiliki oleh kuasa luar, kuasa asing. Okay. Kita tengok Profesor Datuk Zainal Abidin Abdul Wahid. Okay. Profesor Datuk Zainal Abidin Abdul Wahid. Okay. Dia kata, dia cakap, nasionalisme ini bukanlah gejala baru, bukan satu fenomena yang baru. Dia sudah lama ada dalam masyarakat Melayu sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka. Perasaan cinta pada bangsa dan negara ini sudah ada pada zaman Kesultanan Melayu Melaka.
Okey, dan pada ketika itu orang Melayu berpegang kepada prinsip. Okey, ada prinsip iaitu tanah Melayuan. Okey, dia berpegang kepada prinsip tanah Melayuan. Okey. Dan akhir sekali Profesor Emeritus siapa ni? Tan Sri Dr. Ko K. Kim. Okey, Tan Sri Dr. Ko K. Kim ini dia kata, okey, dalam konteks Melayu, maksudnya dalam konteks masyarakat Melayu sebelum merdeka, okey, sebelum merdeka, dia kata nasionalisme ini adalah merujuk kepada perjuangan orang Melayu, okey, perjuangan orang Melayu, okey, untuk dapatkan semula negara mereka, okey, mendapatkan semula kedudukan mereka di negara mereka. Okey, itu adalah tajuk ini. Okey, cikgu nak satu lagi. Oh, ini kerja kamu hari ini main je. Cikgu nak kamu jawab soalan teka silang kata ini. Okey, okey, cari jawapan. Okey, kemudian jawab teka silang kata ni. Okey. Okay, sekejap nanti cikgu share link. Tunggu sekejap. Cikgu share link ini kepada kamu. Okay. Kamu jawab soalan ini. Okay, apa yang kita sudah belajar ni, okay, cikgu share. Kamu jawab soalan ini. Sekejap Okay. Cikgu letak dekat sini. Okey. Okey, cikgu dah letak dekat message. Okey, kamu jawab teka silang kata tersebut. Jawab teka silang kata ini. Okey, jawab teka silang kata ni. Masa diberi 10 minit untuk kamu jawab teka silang kata ini. 10 minit. 10 minit, 10 minit, 10 minit. 1:37 habis 1:45. Cari jawapan nanti share. Nanti dah siap tu boleh share jawapan masing-masing. Share jawapan nanti kamu copy, print screen, copy dekat whiteboard fee. Nanti cikgu bagi link untuk kamu buka whiteboard fee. Okey. Jangan bimbang. Okay, jawab. Jangan tolong kawan. Tak perlu nak tolong kawan.
Jawab sendiri. Okay, bila dah siap, kamu print screen. Okay, kamu masukkan jawapan kamu dekat whiteboard free ni. Print screen, copy, masuk dekat whiteboard free ni. Okay, jawapan kamu. Kalau dah siap. Siapa yang dah siap boleh raise tanda dia siap. Okay, cari jawapan. Jawapan itu tak ada dekat tempat lain. Dalam buku teks sahaja. Senang tak jawab? Senang tak soalan? Senang je. Kan? Senang je jawapan tu. Senang sahaja jawapan tu. Pejam mata je. Kamu pejam mata, ingat balik apa yang cikgu cakap, mesti confirm boleh jawab. Sejuk lah, sejuk. Okay, raise hand. Siapa dah boleh siap? Siapa yang dah siap? Siapa yang dah siap boleh raise hand. Tanda, Chang Winky. Ni cikgu nak check attendance. Apa ni? Siapa yang buat Google Form ni? Si ada video lagi. Lucy Dawn, kamu ke buat tu? Si ada video lagi Lucy Dawn. Betul tak nama cikgu panggil ni? Lucy Dawn. Lucy Dawn, ada tak kat sini? Ada tak? Sidon. Mana Lucy Dawn? Kamu ke buat attendance tu? Si ada video bagai. Kamu yang buat? Oh, lambat kamu tu cakap dengan cikgu. Ayo. Okey, siapa yang dah siap? Hello. Raise hand. Cikgu boleh tak? Okey. Okay, raise hand. Siapa yang dah buat? Raise hand. Okay, kita tengok dekat whiteboard fee. Okay. Ramai tak masuk lagi ni dekat whiteboard fee.
Masukkan, copy je jawapan kamu tu. Copy je jawapan, print screen, kemudian copy. Senang je, print screen, Ctrl C, lepas tu paste dekat kamu punya whiteboard free tu. Cikgu dah bagi link. Cikgu dah bagi link dekat whiteboard free. Cikgu semua orang hadir kecuali 30. Okay, thank you. Terima kasih inform me. Okay. Okay, so nombor 30 Okay, sekejap lagi cikgu. Ada attendance. Kenapa nak pergi Gmail? Aduh, hai. Try. Sharing. S1. S4. PM Sejarah. Okey, yang ini minggu ke-6. Hari ni berapa hari pula? Hari ni 17 Semua orang dah kecuali 30. Kecuali 30. Kecuali nombor 30. Liu Li. Oh, Liu Li. Kenapa dengan dia? Sakit ke? Siapa tahu? Ya, cikgu dia sakit. Dia kena COVID ke? Maybe. Parents dia ya sudah ke? kenal lah, tapi dia belum tahu. Oh. Kira dia tahap 1, tahap 2? Tak tahu? Tahu. Okey. Okey, siapa yang dah siap? Raise hand. Copy, masuk dalam whiteboard free. Hogan, okey, Hogan copy, masuk dalam whiteboard free. Cikgu nak tengok setiap jawapan kamu. Okey, setiap jawapan cikgu nak tengok. Okey, cikgu tak nampak lagi ni. Di manakah jawapan? Ada orang berdaulat. Okey, Chok Yun Cheng. Okey, betul. Gerakan kebangsaan, perasaan. Hogan. Okey, orang lain. Mana orang lain? Okey, mana orang lain? Okey, yang lain. Okey. Okey, 2 orang je. Dah masalah. Kuih Chungking. Jihan, cikgu dah nak smile. Cikgu nak jawapan. Tong Hwiru, kenapa nombor 5? Tak ada jawapan.
nasionalisme. Okey. Nombor 5 salah. Okey. Dia buat ni. Masuk sini. Ya, aktiviti ni cikgu masukkan dalam kelas dalam Google Classroom. Aktiviti bab 1 cikgu masukkan dalam Google Classroom. Tengok dah berapa dah. Siapa yang tak masukkan tu tak ada markah lah. Okey, sambil tunggu kawan-kawan kamu masukkan. Okey. Yang sudah siap ni, yang sudah siap beritahu cikgu apa yang kamu sudah belajar pada hari ini. Okey, kamu dah belajar apa dah pada hari ini? Apa yang kamu belajar pada hari ini? Kamu boleh tulis dekat mana dekat mesej ni. Apa yang kamu sudah belajar pada hari ini? Apa yang kamu dah belajar pada hari ini? Hello. Apa yang kamu dah belajar pada hari ini? Kamu belajar apa hari ini? Hari ini kamu belajar apa kelas? Hari ini kamu belajar apa? Hari ini kamu ada belajar apa? Kelas. Cok Yun Cheng, kamu belajar apa hari ini? Cok Yun Cheng, tak belajar apa? Yang kamu belajar sekarang ni, apa tajuk yang kamu belajar hari ini? Tajuk sejarah ni bukan tak belajar apa. Belajar sejarah, okay. Topik kita tentang apa? Tentang apa topik kita hari ini? Tulis dekat chat room ni. Ratio lah. Ratio. Mana ratio? Kita belajar apa hari ini? Yang kamu 2.1 ni, kita belajar tentang apa? Nasionalisme. Belajar tentang nasionalisme. Lagi? Ada tak tokoh-tokoh yang kita belajar tu? Ada? Okey, itu siapa? Hans Kohn. Lagi? Profesor William. Lagi? Dato' On Jafar. Lagi? Dr. Burhanuddin. Okey, stop. Semua orang tu, semua tokoh-tokoh tu cakap tentang apa? Semua tokoh-tokoh tu cakap tentang apa? Tafsiran berkaitan dengan nasionalisme. Maksudnya kamu tahu pandangan mereka tentang nasionalisme. Okey, itu yang cikgu nak tahu sebenarnya. Okey, hari ni kita belajar
maksud nasionalisme. Apa itu nasionalisme? Dia ada 4 maksud. Okey, yang pertama perasaan cinta kepada negara. Okey, yang kedua kita belajar selain perasaan cinta kepada negara, yang kedua kita belajar tentang semangat kebangsaan yang harus ada pada masyarakat, pada rakyat untuk menentang penjajah, itu yang kedua. Okey, yang ketiga kita belajar iaitu satu gerakan untuk membebaskan daripada penjajah dari segi politik, ekonomi, sosial. Yang keempat kita belajar apa? Kita belajar idea nasionalisme ini tidak sama di setiap negara kerana dipengaruhi oleh pengalaman sejarah dan pengaruh sekeliling seperti keturunan, agama, bahasa dan adat resam. Ini yang kita belajar pada hari ini. Boleh faham? Dan kemudian kita belajar pandangan-pandangan tokoh. Boleh faham? Semua? Okey, boleh faham? Boleh? Boleh faham ke? Semua orang boleh faham ke? Pada hari ini kita belajar apa? Boleh. Okey, jadi sebagai latihan pada hari ini, kena ada latihan. Kena ada latihan. Tak boleh tinggal kosong, nanti kamu tak buat. Kamu jawab 2.1 bahagian objektif. Bahagian objektif ni 2.1. Maksud nasionalisme. Jawab 3 soalan ni. Jawab 3 soalan ni. Ini latihan Ini latihan. Mesti latihan. Kemudian pergi bahagian struktur. Bahagian struktur. Tak perlu lagi. Sebab kita je. Bahagian struktur. Bahagian struktur soalan 1. Soalan nombor 1. Kita tanya. Jelaskan maksud nasionalisme. Kamu dah tahu kan ada 4 maksud. Dia nak berapa markah? 3. Bagi 3 maksud. Terangkan pandangan Profesor William R. Ruh berkaitan dengan kebangkitan nasionalisme Melayu. Ada 3 poin. Cikgu dah terangkan dah tadi. William ada 3 poin. Lepas tu kamu jawab lagi. Cadangkan usaha-usaha untuk menanamkan semangat nasionalisme dalam kalangan belia hari ini. Belia ialah orang muda, masyarakat lah. Dalam kalangan masyarakat. Belia ni orang muda. Seperti cikgu. Jawab ini. Kamu dengar arahan cikgu Jawab soalan ini. Kamu ambil gambar. Snap gambar. Take a picture. Take 1. Lepas tu take 2. And then save as PDF file. Dan kemudian hantar latihan tersebut di kelas work. Di kelas work. Boleh. Buat 2.1. Hantar Cikgu dah buat ni. Due date esok. Esok. Topik. Latihan buku kerja. Latihan buku kerja setiap kemudian kamu hantar. Ada tak yang
Faham tak arahan cikgu? Faham tak arahan cikgu yang tadi? Faham? Okey. Siapa yang kat sini tak ada buku kerja? Who has no buku kerja? Siapa tak ada buku kerja? Ada lagi tak ada buku kerja? Semua orang sudah ada. Ada tak yang tak ada buku kerja? Siapa yang tak ada buku kerja, pergi kedai, tolong beli buku kerja. Okey. Ada yang tak faham? Ada ke yang tak faham? Yang tak faham boleh tanya cikgu sekarang. Ada 1 minit lagi. 1 minit lagi. Ada 1 minit lagi. 1 minute only. 1 minute only. Ada 1 minit lagi. Ada yang tak faham? Tak ada? Semua orang faham? Semua orang faham? Okey, kalau faham, okey, cikgu tunggu loceng bunyi ting tong, kita boleh dismiss kelas. Okey. Loceng dah bunyi. Okey, ding dong. Okey, dah bunyi dah. Okey.